Abu Qasim cadangkan Najib didakwa, kata saksi. Proses menyoal saksi pembelaan diteruskan kali ini pegawai dari Jabatan Siasatan Komersial PDRM, Hari 89. Kes SRC, perbicaraan melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak memasuki hari ke-89. Beliau dibicarakan di depan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan dibela pasukan peguam diketuai Muhammad Syafiee Abdullah. Najib dikenakan 1 tuduhan salah guna kuasa, 3 pecah amanah dan 3 pengubahan wang haram melibatkan dana syarikat SRC International Sendirian Berhad. Jam 1.15 petang, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Zulkifli Ahmad dijangka akan memberikan keterangan di mahkamah esok. Turut dijadual memberi keterangan sebagai saksi pembelaan, kata Syafiee, ialah bekas Ketua Setiausaha Sulit Najib, Syukri Muhammad Saleh. Hal itu dimaklumkan kepada mahkamah sebelum prosiding ditangguhkan hari ini. Mahkamah akan bersidang lagi pagi esok. Jam 12.59 tengah hari, Abu Qasim Muhammad berkata beliau mencadangkan pada pasukan petugas khas penyiasat 1MDB agar Najib didakwa, kata saksi pembelaan SCPR Raja Gopal. Memberi keterangan semasa pemeriksaan utama pasukan pembelaan, anggota polis itu berkata beliau menghadiri mesyuarat pada 4 Julai 2015 sebagai mewakili Ketua Polis Negara ketika itu, Khalid Abu Bakar. Raja Gopal pula pada ketika itu menjadi salah seorang pegawai di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Selain Ketua Polis Negara, pasukan petugas khas menyiasat 1MDB itu dianggotai Abdul Ghani Patail, Peguam Negara, Dr. Zeti Akhtar Aziz, Gubernur Bank Negara, dan Abu Qasim, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Menjawab soalan Syafiee, Raja Gopal berkata pada mesyuarat tersebut seorang timbalan pendakwa raya, Zulkifli Ahmad, memberitahu Abu Qasim memberikan cadangannya agar Najib didakwa. Syafiee membuat pemeriksaan. Syafiee menyoal Abu Qasim mencadangkan agar Perdana Menteri ketika itu Najib didakwa berhubung RM42 juta kes SRC. Raja Gopal, ya. Bagaimanapun menjawab soalan lanjut Syafiee, Raja Gopal berkata pasukan petugas khas itu tidak menerima cadangan Abu Qasim. Jam 12.42 tengah hari, bekas Peguam Negara Muhammad Apandi Ali berkata beliau tidak pernah mengeluarkan arahan untuk menyembunyikan apa-apa ketika menutup siasatan wang derma RM2.6 bilion serta SRC yang dikaitkan dengan Najib. Terdahulu Syafiee bertanya kepada saksi terbabit mengenai keputusannya untuk menutup kertas siasatan mengenai Najib pada 26 Januari 2016. Terdahulu Syafiee bertanya kepada saksi terbabit mengenai keputusannya untuk menutup kertas siasatan mengenai Najib pada 26 Januari 2016. Soalan itu ditanyakan kerana sebelumnya Visi Tambaram bertanya kepada seorang timbalan pendakwa raya, Zulkifli Ahmad, yang meneliti kertas siasatan ada mencadangkan agar kes itu ditutup. Kata Apandi kepada si Tambaram, Zulkifli tidak pernah memberikan cadangan sebegitu. Syafiee menyoal lagi, adakah kamu terlibat untuk menyembunyikan apa-apa semasa membuat keputusan menutup kes ke atas Najib pada 26 Januari 2016? Apandi menjawab tidak. Syafiee, pasukan kamu terlibat dalam sebarang cubaan menutup apa-apa? Apandi menjawab, tak, saya tak pernah memberikan sebarang arahan untuk menyembunyikan apa-apa. Jam 12.13 tengah hari, SPRM tidak pernah memohon untuk mendapatkan kelulusan daripada Peguam Negara untuk meminta seperbualan dalam telefon, kata Muhammad Apandi Ali. Beliau berkata demikian semasa disoal Peguam Bela Najib, Muhammad Syafiee Abdullah. Syafiee menyoal lagi, adakah SPRM ada bertanya meminta kelulusan untuk meminta seperbualan beberapa individu? Apandi menjawab, jawapannya ialah tidak, tak pernah. Saya tak tahu mengenai rakaman audio ini. Syafiee, ia rakaman audio tidak pernah mendapat kelulusan daripada kamu? Apandi menggeleng kepala.
Rakaman audio yang didakwa suara Najib serta beberapa individu berprofil tinggi itu dirakam pada 2016. Apandi dilantik menjadi peguam negara oleh kerajaan Najib pada 2015. Jam 11.45 pagi, perbicaraan bersambung. Kini tiba giliran bekas peguam negara Muhammad Apandi Ali untuk memberi keterangan. Jam 11.05 pagi, prosiding berhenti rehat seketika selepas Latifah selesai memberikan keterangan. Jam 11.01 pagi, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya berkata beliau tidak dapat berkongsi maklumat mengenai usaha mendapatkan semula aset yang dikaitkan dengan 1MDB. Latifah berkata demikian semasa pemeriksaan utama Syafiee. Terdahulu, Ketua Pembelaan Najib itu bertanya mengenai status usaha kerajaan mendapatkan kembali berbilion wang milik kumpulan wang persaraan KWAP yang dipinjamkan kepada SRC yang kini dibekukan di sebuah bank di Switzerland. Jam 10.57 pagi, Latifah Koya mempertikaikan cara soalan dikemukakan Peguam Bela Najib kepadanya. Memberi keterangan kepada soalan Syafiee, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM itu berkata, beliau hadir sebagai saksi untuk menjawab hal berkaitan rakaman audio berkaitan 1MDB. Itu yang saya dimaklumkan melalui Sapina. Adakah saya sekarang diperiksa balas atau disoal berkenaan rakaman audio? Itulah yang saya diberitahu, katanya. Latifah yang mempunyai latar belakang undang-undang juga menegaskan Syafiee tidak patut bertanya kepadanya mengenai wang KWAP yang dipinjamkan kepada SRC kerana beliau bukan sebahagian daripada pasukan yang menyiasat hal berkenaan. Jam 10.50 pagi, Muhammad Nazlan menolak permohonan Peguam Bela Najib untuk mewajibkan Latifah Koya menjawab soalan mengenai cara perbualan telefon didakwa melibatkan Najib di pintas. Jam 10.28 pagi, cara Syafiee mengemukakan soalan kepada saksi tidak disenangi VC Tambaram kerana dianggap seperti tidak wajar dibuat. Kata si Tambaram, tindakan Peguam Bela Najib itu menyoal Latifah Koya seolah-olah proses pemeriksaan balas ke atas saksi pembelaan, bukannya pemeriksaan utama. Terdahulu Syafiee bertanya Latifah mengenai cara 9 rakaman audio berkaitan Najib mengenai 1MDB. Katanya, Syafiee cuba mencari-cari maklumat mengenai cara SPRM memperoleh rakaman audio tersebut. Ini nampak macam cubaan untuk melihat bagaimana SPRM bekerja, katanya. Menurut si Tambaram, jika ada isu mengenai hal itu, ia patut dibangkitkan dalam perbicaraan yang lain. Bagaimanapun, Muhammad Nazlan membenarkan Syafiee meneruskan soalan terhadap Latifah berkaitan cara pintasan perbualan itu dibuat. Jam 10.02 pagi, bekas Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Latifah Koya memasuki kandang saksi dan bersedia untuk memberi keterangan. Timbalan pendakwa raya VC Tambaram kemudian membangkitkan bantahan terhadap pasukan pembelaan yang cuba membuat Latifah merujukkan kepada arahan tetap SPRM mengenai proses pengumpulan bukti. Kata si Tambaram, arahan tetap SPRM itu termasuk dalam Akta Rahsia Rasmi OSA dan langkah di pohon pasukan pembelaan membawa bahaya kepada kekangan yang ada pada akta tersebut. Bagaimanapun, Syafiee berkata ia tidak akan melanggar OSA kerana Latifah hanya diminta untuk merujuk kepada dokumen, bukannya menyerahkan dokumen tersebut kepada mahkamah. Untuk rekod, pada Khamis minggu lalu, Syafiee meminta Latifah membawa arahan tetap SPRM itu untuk prosiding hari ini agar ia boleh dirujuk. Proses mengumpul bukti yang dimaksudkan itu melibatkan rakaman audio didakwa berisi membabitkan Najib serta beberapa personaliti berprofil tinggi termasuklah Rosma Mansor, isteri tertuduh, dan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Zulkifli Ahmad. Jam 9.56 pagi, Najib Razak memasuki kandang tertuduh. Kita beralih kepada perkembangan berita yang lain. Muhyiddin juga patut disiasat. Lim jawab Mat Hassan, penjualan aset bukan bidang kuasa Kementerian Kewangan dan soal hutang diputuskan Kabinet. Katanya menyifatkan langkah Muhammad Hassan menyasarkannya sebagai cuba meningkatkan sentimen perkauman.
Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan cuba memainkan sentimen perkauman apabila mengaitkannya dengan peningkatan hutang kerajaan dan penjualan aset kerajaan termasuk, kata Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng. Lim berkata ini kerana sebarang penjualan aset bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan dan peningkatan hutang langsung diputuskan oleh Kabinet. Penjualan aset negara bukanlah bidang kuasa Kementerian Kewangan dan saya tidak memainkan sebarang peranan dalam keputusan Khazanah Nasional Berhad di mana saya bukan pun seorang ahli lembaga pengarahnya. Perbuatan Muhammad yang meneruskan penipuan UMNO tentang kononnya saya bertanggungjawab terhadap bencana kewangan tabung haji ini hanyalah satu cubaan untuk meningkatkan sentimen perkauman, katanya dalam kenyataan. Untuk rekod, kerajaan PH sebelum ini mengalihkan Khazanah Nasional Berhad daripada Kementerian Kewangan kepada Jabatan Perdana Menteri. Lim mengulas kenyataan Muhammad bahawa Kerajaan Perikatan Nasional akan menyiasat Lim, bekas Menteri Kewangan, kerana menambah RM140 bilion dalam hutang negara dan penjualan beberapa aset negara. Antara yang dibangkitkan ialah pengambil alihan aset tabung haji oleh Syarikat Tujuan Khas SPV Urus Harta Jemaah Sendirian Berhad UJSB yang merupakan sebahagian daripada pelan pemulihan tabung haji pada tahun lalu. Jika ada salah guna kuasa, kita akan bawa dia ke mahkamah. Ini bukan balas dendam tetapi demi negara kita. Kita tak boleh biarkan dia terlepas, katanya seperti dipetik The Malaysian Insight. Lim berkata jika Muhammad merasakan siasatan perlu dibuat, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga patut disiasat kerana turut termasuk dalam Kabinet PH yang membuat keputusan. Muhammad patut menyiasat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga di atas tuduhan penyalahgunaan kuasa jika beliau berhasrat untuk menyiasat saya di atas tuduhan saya bertanggungjawab terhadap peningkatan hutang langsung kerajaan, penjualan aset negara, aset tabung haji. Jika saya perlu disiasat, maka Muhyiddin juga perlu disiasat memandangkan beliau juga merupakan ahli kepada Kabinet yang sama yang meluluskan peningkatan hutang langsung kerajaan tersebut, katanya lagi. Berkenaan tabung haji, Khazanah Nasional dan Petronas, Lim berkata beliau tidak terlibat dalam keputusan yang dibuat tiga entiti itu. Katanya bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Mujahid Yusof Rawah adalah individu yang bertanggungjawab terhadap tabung haji dan beliau selaku Menteri Kewangan ketika itu tidak terlibat dalam mesyuarat atau proses membuat keputusan badan itu. Satu-satu peranan yang saya jalankan adalah untuk menyokong keputusan untuk menyuntik hampir RM20 bilion dalam bentuk jaminan kerajaan untuk menyelamatkan tabung haji. Namun begitu, saya masih dituduh sebagai punca kepada segala kerosakan tabung haji, katanya lagi. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.